Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk subjek PIMK 3113 iaitu Taranum dan Hafazan Al-Quran, kami telah diberi tugasan untuk membuat satu pembentangan yang mana pembentangan berkaitan dengan kaedah pengajaran Al-Quran. Jadi kumpulan kami iaitu saya sendiri Nur Syazara binti Abdul Qadir bersama dengan rakan saya Nur Aisyah binti Saiful Zaman dan juga Nur Syarmini binti Sufyan telah memilih satu kaedah pengajaran hafazan Al-Quran, iaitu kaedah indah, iaitu Deobandi dalam pengajaran menghafaz Al-Quran. Okey, sebelum kita teruskan dengan kaedah menghafaz Al-Quran Deobandi ni, kita tengok terlebih dahulu sedikit pengenalan lah. Okey, kita sendiri tahu bahawa India ini merupakan sebuah negara terawal yang menerima agama Islam berbanding dengan Malaysia. Dan India sendiri juga mempunyai kaedah menghafal Al-Quran yang disebut sebagai Deobandi, yang mana ia merujuk kepada wilayah Deoband yang terletak di daerah Uttar Pradesh, India. Jadinya kaedah ini mula bertapak dekat Malaysia buat pertama kalinya pada tahun 1981, iaitu di Mahat Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Balai Dakwah Jeram Selangor. Jadi kat situ ialah tempat pertamalah digunakan kaedah Deobandi ni dekat Malaysia. Kemudian kaedah ini asalnya dibawa oleh Jemaah Tabligh, dibawa masuk ke Malaysia oleh satu jemaah tabligh dengan bawa masuk guru daripada India untuk menjadi guru tahfiz dekat Mahat Tahfiz dekat Malaysia ni. Maksudnya Mahat Tahfiz tadi itulah Mahat Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Balai Dakwah Jeram Selangor. Maksudnya ahli jemaah tabligh ni dibawa seorang guru daripada India untuk menjadi guru dekat Mahat Tahfiz tu. Jadi dekat situlah permulaannya kaedah Deobandi ni digunakan di Malaysia. Dan kebanyakan institut tahfiz yang menggunakan kaedah Deobandi adalah di bawah kelolaan jemaah tabligh. Maksudnya kebanyakan nak katanya Deobandi ni ada je digunakan di Malaysia, tapi kebanyakannya ialah tahfiz-tahfiz yang di bawah kelolaan jemaah-jemaah tabligh. Maksudnya bukan tahfiz-tahfiz kerajaan dan sebagainya. Macam tu. Jadi kita tengok untuk teknik dalam kaedah Deobandi ni ada enam teknik-teknik dalam kaedah Deobandi ni. Okey, yang pertama iaitu persediaan sebelum menghafal Al-Quran. Yang kedua, sabak, iaitu hafalan baru. Yang ketiga, para sabak, iaitu hafalan mingguan. Yang keempat, Mukhtar, iaitu hafalan keseluruhan. Yang kelima, halaqah dauri, iaitu kelas ulangan hafalan. Dan yang terakhir sekali ialah syahadah hafiz. Jadi keenam teknik ini akan dibincangkanlah dalam pembentakan kami pada kali ini. Okey, jadi kita mulakan dengan teknik yang pertama, teknik Deobandi yang pertama, iaitu persediaan sebelum menghafal. Okey, jadi untuk persediaan sebelum menghafal ni kebiasaannya setiap pelajar ni akan diletakkan dalam beberapa kumpulan khusus. Dalam kumpulan khusus tu yang terdiri daripada 15 ke 20 orang pelajar bersama dengan seorang guru. Kemudian salah satu keistimewaan Deobandi ni sendiri ialah Deobandi yang ialah terdapat kelas nazirah ataupun dipanggil pratahfiz. Okey, yang diwujudkan untuk pelajar-pelajar yang masih lemah dari sudut pembacaan Al-Quran. Maksudnya dekat Deobandi ni sebelum kita mulakan menghafal Al-Quran, akan diadakan satu macam kelas pratahfiz, yang mana dekat situ pelajar-pelajar yang lemah ataupun bacaan dia yang belum lancar dan sebagainya dapat diperbaikilah. Macam tu. Kemudian dalam kelas ini pelajar diberi peluang untuk membaiki bacaan dari segi tajwid, fasahah,
kelancaran dan taranum Al-Quran. Maksudnya tadi kan kita dah letakkan dalam beberapa kumpulan. Maksudnya dalam kumpulan tu ada 15 ke 20 orang bersama dengan seorang guru. Maka seorang guru tu akan membimbinglah anak-anak murid dia untuk membaiki dia punya bacaan, fasahah, sebutan semua dan sebagainya, supaya nak menghafaz Al-Quran tu lebih lancar dan sempurna lah. Kemudian kelas tahfiz Al-Quran pula dikhususkan untuk menghafaz Al-Quran, yang mana pelajar diletakkan dalam kumpulan tertentu dalam bulatan bersama seorang guru tahfiz. Ini seperti yang diterangkan tadi lah, pelajar ni dibahagikan dalam 15 ke 20 orang bersama seorang guru untuk bimbing mereka ni lah. Kemudian teknik duduk di dalam halaqah ni diguna pakai dalam kaedah Deobandi ni, yang mana setiap pelajar tu akan duduk dalam bulatan dengan Al-Quran dan rehan masing-masing. Maksudnya dalam bulatan tu ramai 15 dengan seorang guru tu, setiap murid, setiap pelajar tu akan ada rehan dan Al-Quran masing-masing. Okey, dalam keunikan kaedah Deobandi ni ialah para pelajar tidak dibenarkan bersandar pada dinding kelas bagi mengelakkan pelajar tidur. Maksudnya sepanjang duduk dalam halaqah tu, maksudnya mungkin di masjid di tengah-tengah masjid, maksudnya jauh daripada keliling yang kita boleh bersandar ke dan sebagainya lah. Dan dekat situ dapat elakkan murid daripada mudah mengantuk ataupun tertidur. Kemudian kaedah Deobandi ini juga istimewa kerana adab pelajar amat dititik beratkan. Contohnya setiap pelajar hendaklah mencium tangan guru setiap kali bersalam. Maksudnya kaedah Deobandi ini sangat menitik beratkan adab lah, adab seorang pelajar dengan seorang guru. Contohnya pelajar tu kena cium tangan guru setiap kali bersalaman. Okey, dan keunikan kaedah Deobandi dapat dilihat dari segi aspek pemakaian pelajar, iaitu pelajar dilarang memakai pakaian yang bergambar dan bertulis serta berseluar jeans. Pelajar mestilah memakai jubah dan kopiah atau serban. Maksudnya kalau kita tengok mungkin tahfiz-tahfiz yang di bawah kelolaan Jemaah Tabligh ni, maksudnya pelajar-pelajar dia tidak boleh memakai pakaian sembarangan lah, hanya boleh memakai jubah dan juga serban untuk pergi ke kelas-kelas, terutama sekali kelas-kelas hafazan. Seterusnya saya serahkan kepada Syamimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamimi binti Sepian akan menyambung pembentangan bagi PIMK 3113, iaitu taranum dan juga hafazan. Okey, baiklah. Kami memilih kaedah Deobandi India bagi tajuk pembentangan kami. Jadi, kaedah bagi Deobandi India ini adalah sabak, iaitu hafalan baru. Yang mana keunikan kaedah Deobandi ini, pelajar ini dikenakan disiplin yang ketat. Yang mana seawal 4:30 pagi lagi, pelajar dikejutkan untuk solat sunat tahajud sebelum menunaikan solat subuh. Setengah jam sebelum waktu subuh, para pelajar ini dikehendaki berada dalam kumpulan masing-masing untuk diperdengarkan hafalan baru ataupun dikelar sebagai sabak ini kepada guru kumpulan tersebut. Selain itu, keistimewaan lain bagi kaedah Deobandi ini penggunaan rotan, yang mana ia merupakan satu kemestian mengikut kaedah ini, di mana setiap kelemahan ataupun kesalahan pelajar akan dirotan mengikut bilangan yang disukai oleh guru itu sendiri. Okey, bermula sebelum subuh, pelajar ini mula menghafal hafalan baru ataupun dipanggil sebagai sabak. Okey, kadar hafalan ini berdasarkan kepada kemampuan pelajar tersebut, di mana guru ini akan memantau kelancaran hafalan, dan jika didapati pelajar tersebut kurang lancar, hafalan baru pelajar ini akan dikurangkan dari semasa ke semasa. Okey, keunikan lain dalam kaedah Deobandi ini, pelajar ini dikehendaki menghafal terlebih dahulu bermula dari juzuk 30, 29, 28, 27 dan juga juzuk 26 terlebih dahulu. Okey, setelah selesainya menghafal 5 juzuk terakhir ini, barulah pelajar ini dibenarkan untuk menghafal dari juzuk pertama hingga ke juzuk 25. Okey, perkara ini adalah untuk memudahkan pelajar mengingat Al-Quran, kerana yang kita tahu 5 juzuk terakhir ini adalah ayat-ayat pendek, mudah dan juga lazim didengar. Selain itu, pelajar dikehendaki melancarkan bacaan ayat yang ingin dihafal sebanyak 40 kali supaya memudahkan hafalan kelak.
Okey, sebelum memperdengarkan hafalan seseorang pelajar kepada gurunya, setiap pelajar ini dikendaki memperdengarkan hafalan kepada rakan di sebelah mereka semasa sesi pengajian. Ini adalah untuk memastikan bacaan tersebut tepat dan betul. Okey, mereka hendaklah membaca 10 kali ayat yang telah dihafal bagi memastikan ia lancar dan tidak tersangkut. Okey, pelajar yang telah bersedia untuk memperdengarkan bacaan mereka akan duduk di hadapan guru dan catatan akan dibuat oleh guru berdasarkan tahap hafalan mereka itu. Dan setiap tahap ataupun catatan yang dibuat oleh guru akan dicatat di dalam satu buku khas oleh pelajar. Okey, pelajar ini kebiasaannya akan dirotan jika terlupa ayat-ayat yang telah dihafal. Dan pada pukul 7.30 pagi, pelajar akan bersarapan dalam talam. 8.30 pagi, kelas sabak akan disambung sehingga pukul 9.30 pagi. Jadi secara keseluruhannya, pelajar mempunyai sekitar 4 jam untuk sabak ini ataupun dipanggil sebagai hafalan baru. Okey, waktu yang lama ini iaitu selama 4 jam ini adalah untuk memastikan ayat-ayat yang baru dihafal ini benar-benar terpahat di dalam hati para pelajar. Okey, seterusnya iaitu para sabak ataupun dipanggil sebagai hafalan mingguan. Okey, peringkat kedua dalam kaedah India ini atau kaedah Dabandi ini dikenal sebagai para sabak ataupun dipanggil sebagai hafalan mingguan. Ia ni bermula pada jam 9.30 pagi hingga 11.30 pagi. Maknanya pelajar ini diberi masa 2 jam untuk para sabak ini. Okey, para sabak ini bermaksud satu juzuk di belakang hafalan baru. Yang mana pelajar ini diberi masa setengah jam sebelum memperdengarkan bacaan para sabak di hadapan guru. Dan guru ini membahagikan pelajar kepada pasangan masing-masing untuk membaca para sabak, di mana pasangan masing-masing ini memiliki tahap hafalan yang sama bagi membina keserasian. Okey, seterusnya para pelajar ini dipanggil dengan pasangan masing-masing untuk memperdengarkan bacaan di hadapan guru halaqah. Okey, keunikan kaedah Dabandi ataupun para sabak ini adalah seorang pelajar membaca sebanyak sejuzuk sambil pasangannya menyemak bacaan pada mushaf Al-Quran. Dan jika berlaku kesilapan, pasangannya tersebut itu akan melaporkan bilangan kesalahan kepada guru halaqah. Seperti biasa, rotan digunakan sebagai hukuman. Begitulah seterusnya bagi pasangannya pula. Dan dalam waktu yang sama, guru halaqah ini memastikan kelancaran para sabak dan kebiasaannya bilangan pelajar dalam setiap halaqah itu adalah genap bagi memudahkan proses para sabak bersama pasangan masing-masing. Okey, baiklah. Seterusnya ialah Mukhtar, iaitu yang bermaksud hafalan keseluruhan Al-Quran. Okey, kaedah Mukhtar ini adalah kaedah ketiga selain daripada 2 kaedah yang saya bicarakan sebentar tadi, iaitu sabak dan juga para sabak. Okey, Mukhtar ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang telah lama dihafal dan melebihi 1 juzuk di belakang. Hafalan yang terkini. Dan untuk mengulang Mukhtar ini, para pelajar akan diberi masa dari jam 2.30 petang hingga jam 4 petang khusus untuk tujuan Mukhtar ini sahaja. Apa yang uniknya, kaedah Mukhtar ini menekankan tahap ingatan para pelajar semasa tasmik, di mana rangsangan rotan akan diberikan sekiranya pelajar gagal membaca dengan lancar di hadapan guru. Selain itu, keunikan pelaksanaan Mukhtar ini adalah apabila belajar diberi masa sekitar setengah jam untuk melancarkan bacaan Mukhtar terlebih dahulu sebelum dipanggil seperti di dalam kaedah para sabak untuk memperdengarkan bacaan mereka. Uniknya juga, pasangan bagi bacaan Mukhtar ini turut ditentukan oleh guru tersebut. Selain itu, keunikan kaedah ini antara lain menjadikan semua hafalan lama sebagai satu pusingan lengkap, di mana setiap hari para pelajar dikehendaki membaca 1 juzuk dari Mukhtar ini dengan susunan bacaan yang mengikut turutan surah dalam Al-Quran. Dan ini adalah untuk memastikan hafalan pelajar itu kekal dalam ingatan walaupun pelajar sedang menghafal juzuk ataupun ayat-ayat yang sukar. Dan bagi memastikan kelancaran pada hari berikutnya, setiap kali selepas maghrib, pelajar akan duduk dalam halaqah masing-masing dan mengulang hafalan sabak, para sabak dan juga Mukhtar secara bersendirian.
dan ia masih di bawah pantauan beberapa orang ustaz walaupun ianya dihafal secara sendirian. Dan setelah itu ketiga-tiga kaedah Deobandi ini iaitu sabak, para sabak dan juga muhtar ini diguna pakai secara berterusan sepanjang proses penghafalan itu sehinggalah pelajar tersebut khatam keseluruhan 30 juzuk Al-Quran. Okay, setelah selesainya murid ataupun pelajar itu menghafal keseluruhan Al-Quran ataupun 30 juzuk Al-Quran itu, pelajar ini akan memasuki peringkat syahadah, yang mana peringkat syahadah ini merupakan persediaan untuk peperiksaan keseluruhan Al-Quran itu. Okey, jadi saya serahkan pembentangan saya kepada sahabat saya yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisafah binti Saiful Zaman akan meneruskan pembentangan kumpulan kami berkenaan kaedah India iaitu Deobandi dalam pengajaran hafazan Al-Quran. Seterusnya, menyambung kepada pembentangan daripada Nur Syamimi, halaqah dauri. Saya akan teruskan dengan teknik halaqah dauri iaitu kelas ulangan hafalan. Apa halaqah dauri ini? Halaqah dauri bermaksud halaqah yang dibentuk oleh para pelajar yang telah khatam kesemua sabak atau dengan kata lain, khatam 30 juz Al-Quran. Halaqah ini dibentuk bertujuan sebagai mengulang kembali hafalan mereka. Uniknya dalam halaqah dauri ini, halaqah ini masih dalam pantauan guru masing-masing dan ini adalah untuk memastikan hafalan mereka diulang seperti dalam perancangan. Dalam halaqah dauri ini, pelajar yang tidak lancar mana-mana bahagian dalam Al-Quran, mereka akan dikehendaki membaca sabak semula bagi ayat-ayat tersebut. Bagi kelas dauri ini, pelajar akan membaca dengan tidak menurut susunan juzuk dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini akan dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu 10 juzuk pertama, 10 juzuk kedua dan 10 juzuk ketiga. Hari pertama, pelajar akan membaca juzuk pertama, hari kedua juzuk 11, hari ketiga juzuk 21, hari keempat juzuk kedua dan hari kelima juzuk 12 dan seterusnya sehinggalah khatam beberapa kali. Metod bacaan halaqah dauri ini adalah sama dengan bacaan muhtar, iaitu pelajar akan diberikan pasangan dan dibaca di hadapan guru. Kaedah ini dilihat dari sudut tersiratnya, mampu memastikan dan membiasakan pelajar yang khatam mampu membaca mana-mana surah ataupun juzuk tanpa mengikut urutan. Selain itu, keunikan kaedah ini dilihat pada tahap jumlah juzuk setiap kali ulangan. Di sini, jika pelajar tersebut kali pertama berada dalam halaqah dauri, 30 juzuk pertama dalam 3 bahagian tersebut diulang dengan 1 juzuk. Kemudian pada setiap harilah. Kemudian jika telah habis pusingan pertama, ketiga-tiga bahagian tersebut dan pelajar itu lancar bacaannya, maka tahap yang lebih tinggi akan diberi, di mana pusingan berikutnya akan dimulai dengan 2 juzuk pada setiap hari bagi setiap bahagian. Melalui arahan guru, pelajar-pelajar ini akan berpindah daripada 5 juzuk sehari. Peringkat ini, pelajar-pelajar akan membaca berdasarkan urutan juzuk dalam Al-Quran sepenuhnya. Setelah sampai di peringkat ini dan para guru berpuas hati dengan prestasi pelajar tersebut prestasi hafazan pelajar tersebut, maka ujian di peringkat syahadah hafiz akan diadakan. Seterusnya berkenaan teknik syahadah hafiz. Apa teknik syahadah hafiz dalam kaedah Deobandi ini? Terdapat 3 cara untuk menduduki peperiksaan syahadah hafiz dalam kaedah Deobandi, iaitu pertama, pelajar mestilah membaca 30 juzuk Al-Quran dalam masa 1 hari. Kedua, membaca Al-Quran 30 juzuk Al-Quran dalam masa 2 hari bersamaan dengan 15 juzuk sehari. Dan ketiga, membaca Al-Quran 30 juzuk dalam masa 3 hari bersamaan dengan 10 juzuk sehari. Dan syahadah hafiz ini, pelajar yang menduduki peperiksaan akhir ini akan disemak oleh 3 orang guru, 2 daripadanya merupakan guru dari halaqah-halaqah lain. Dan peperiksaan akan bermula pada jam 7 pagi. Dari setiap juzuk Al-Quran akan mengambil masa selama sekitar 30 minit sahaja. Dan pelajar yang menduduki peperiksaan syahadah hafiz ini dikehendaki membaca Al-Quran dengan lancar dan tidak boleh melakukan kesalahan melebihi 10 kali atau ianya akan terbatal. Itu teknik syahadah hafiz dalam kaedah Deobandi. Sebagai penutupnya tentang kaedah Deobandi ini, kaedah Deobandi ini dapat dilihat dapat memperkukuhkan ingatan para hufaz dengan sistemnya yang tidak membebankan pelajar sesuai dengan kemampuan pelajar tersebutlah.
Okey, dia tahap sistem dia ikut kemampuan pelajar tersebut. Okey, dan istimewanya pemilihan juzuk bermula dari belakang terlebih dahulu untuk dihafal kerana juzuk-juzuk tersebut sentiasa dibaca dan sembahyang. Okey, jadi tambahan pula juzuk ini agak pendek dan sentiasa didengar semasa mendirikan sembahyang subuh dan isyak. Jadi kerana kebanyakan imam-imam di masjid kan selalu membaca surah-surah dalam juzuk ni lah, surah yang pendek-pendek. Okey. Justru berdasarkan kajian juga untuk mengukuhkan penyataan ini berdasarkan kajian dilakukan oleh guru dan pelajar-pelajar, mereka bersetuju dengan mengatakan bahawa setelah menduduki peperiksaan syahadah hafiz ini, walaupun tidak mengulang selama setahun, mereka masih mampu untuk menjadi imam solat sunat tarawih dengan membaca 30 juzuk Al-Quran dengan sempurna. Okey. Justru dengan keunikan dan keistimewaannya kaedah Deobandi ini, Malaysia mampu melahirkanlah hufaz yang berkualiti. Dan kaedah ini juga dapat dilihat kaedah ini mampu bersaing dengan kaedah yang sedia ada bagi mempelbagaikan sistem hafazan di Malaysia. Sekian, itu sahaja perkumpulan kami. Terima kasih.